Pada 24 Disember dalam tahun 1938, Muhammad Hamzah merupakan anak Melayu pertama berjaya memperolehi sijil memandu kapal terbang. Muhammad Hamzah yang dilahirkan di Pulau Pinang pada tahun 1912 telah berkhidmat dengan Kelab Penerbangan Pulau Pinang sebagai pembantu setelah tamat persekolahannya. Kecekapan dan khidmat cemerlang Muhammad Hamzah mendapat perhatian daripada Presiden Kelab, E. Newbold dan timbalannya Nixon yang kemudiannya membenarkan beliau berlatih memandu kapal terbang. Muhammad Hamzah ditauliahkan sebagai juruterbang di negeri-negeri Selat setelah tamat latihan selama sebulan. Beliau mendapat sijil memandu kapal terbang yang membolehkannya memandu kapal terbang selama 2 jam sebulan. Jenis-jenis kapal terbang yang pernah dipandunya termasuklah Tiger Moth, Gipsy Major, Avero Cadet dan Chipmunk. Kejayaan Muhammad Hamzah ini membuktikan anak Melayu juga boleh berjaya dengan tekad dan usaha yang bersungguh-sungguh. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. 100.7 FM di Tawau, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda sedang mendengar rancangan Kembara Syifa bersama Mazlina Ismail setiap Ahad jam 10 pagi. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dimulakan dengan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus mendengar IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kembali kita bersama dalam rancangan Kembara Syifa bersama dengan saya Mazlina Ismail selaku penerbit dan juga penyampai untuk rancangan Kembara Syifa. Dan alhamdulillah episod ke-8 kita pada minggu ini. Kalau kita lihat beberapa episod yang lalu telah kita rungkai berkenaan masalah tekanan ataupun stres, banyak sebenarnya telah kita bincangkan bersama dengan tetamu dan seperti yang kita bincangkan juga, punca utama stres seringkali dikaitkan dengan masalah kehidupan yang terjadi, banyak sebab, antaranya masalah peribadi, masalah tempat kerja, tekanan mental dan bermacam lagi. Dan bahayanya stres yang kita kongsikan, ia berpotensi mendapat gangguan kesihatan mental yang lebih serius jika tidak ditangani dengan lebih baik, dan bukan saja boleh menjejaskan kualiti kehidupan kita secara individu, malahan juga orang sekeliling seperti keluarga yang tersayang ataupun kawan-kawan rapat kita juga boleh terkena tempiasnya masalah kesihatan mental kita. Jadi minggu ini kita teruskan perbincangan berkenaan dengan gangguan kesihatan mental dalam konteks keluarga pula, dan kita bersama dengan tetamu yang saya lalukan menerusi online ya pada pagi ini, Dr. Muhammad Fazli Muhammad Isa, pakar psikiatri dari Hospital Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sejahtera. Khabar baik. Kemas macam mana? Alhamdulillah, kami kita semua frontliners ya, barisan hadapan bertugas seperti biasa, kata doktor. Katanya bertugas di pejabat seperti biasa di PKPB ya, ni. Ya betul tu. Bertugas seperti biasa, dan saya sekarang ni kita ada terma new frontliners. Maksudnya semuanya frontliners, bukannya hanya kepada petugas-petugas kesihatan dan juga abang-abang polis dan tentera kita saja. Betul, kita jaga kita insya-Allah ya. Allah. Okey, Dr. Fazli, kalau boleh kita seperti mana saya kongsikan tajuk kita minggu ini, gangguan kesihatan mental dari sudut keluarga. Kita sering mendengar komuniti yang sejahtera lahir daripada keluarga yang sihat dan makmur. Kebanyakannya bermula dari rumah. Betul atau tidak? Betul tu. Semuanya bermula daripada rumah. Kerana rumah itulah keperluan asas, salah satu daripada keperluan asas kita. Maka apa pun bermula daripada rumah. Okey, jadi mungkin kita nak lihat pada pagi ini bersama dengan doktor tentang, kita mulakan kepentingan memiliki kesihatan mental yang sihat dalam sesebuah institusi keluarga itu bagaimana sebenarnya? Okey, pertama sekali kita perlu lihat dari segi konteks kan. Konteks sekarang, apakah itu keluarga? Dia banyak selalunya definisi ataupun maksud dan yang menakrifkan apakah itu keluarga.
dan ini bergantung kepada konteks topik itu ataupun perbincangan tersebut. Ada juga yang mengambil definisi keluarga ni secara amnya, iaitu sesiapa sahaja yang dekat dengan kita, yang boleh memberikan sokongan kepada kita dan juga menjaga kita dari segi keperluan fizikal dan mental ditaktifkan sebagai keluarga. Dan bila takrifan yang sebegini besar ataupun sebegini digunakan, keluarga boleh merangkumi kawan-kawan yang rapat dengan kita yang telah memberi ataupun boleh memberikan sokongan seperti apa yang saya nyatakan tadilah. Bila dalam satu aspek lain pula, keluarga boleh ditarifkan dari segi adakah keluarga nukleus ataupun keluarga yang lebih besar. Yang mana jika kita katakan sebagai keluarga utama ataupun keluarga nukleus ni, dia terdiri daripada ibu bapa kita dan juga adik-beradik kita. Dan apabila dikatakan keluarga dalam konteks yang lebih besar akan merangkumi saudara mara kita, datuk nenek kita dan juga sepupu sepapat kita itu sendiri. Okay. So terdapat 3 definisi yang boleh diambil kira jika kita berbincang mengenai konteks yang mungkin berlainan. Tapi dari segi perbincangan kita pada hari ini, saya rasa mungkin kita teruskan kepada definisi keluarga yang merangkumi keluarga nukleus ataupun keluarga utama, yang mana terdiri daripada ibu bapa kita dan juga adik-beradik kita, atau mungkin kita extendkan lagi kepada datuk nenek kita lah. Dan kita perlukan ataupun keperluan memiliki satu keluarga yang sihat adalah penting, kerana seperti apa yang Mas sebutkan masa mula-mula tadi, semuanya bermula daripada rumah dan di rumahlah terletaknya keluarga tersebut. Okay? Tapi mungkin ada yang mengatakan bahawa dengan kehidupan sekarang ni, keluarga tidak dapat berada di bawah satu bumbung secara fizikalnya. Mungkin ayahnya bekerja di negeri yang lain, dan pada masa yang sama dia dijaga oleh ibunya di satu lokasi yang lain. Tetapi secara hakikinya, keluarga walaupun mungkin tidak berada di bawah satu bumbung fizikal, mereka dinaungi oleh satu bumbung yang boleh yang mereka dinaungi oleh sesuatu yang mengikat mereka. Bila kita bercakap pasal kekeluargaan ni, yang saya banyak sekali temukan adalah terma-terma yang berkaitan dengan ikatan, yang berkaitan dengan kasih sayang, terma yang bercakap berkenaan dengan harmoni, dan juga terma yang bercakap berkenaan dengan keselamatan. Ini adalah aspek-aspek utama yang dikaitkan dengan keluarga, dan aspek-aspek inilah yang akan digunakan untuk membentuk keluarga yang sihat. Tapi apabila kita bercakap pasal kesihatan pula, kita janganlah hanya menumpukan sahaja kepada kesihatan fizikal. Kerana kita perlukan juga kesihatan mental supaya seseorang individu itu ataupun sesuatu unit secara kolektifnya seperti unit keluarga mempunyai kesihatan yang menyeluruh. Dan apabila ada kombinasi kesihatan mental dan kesihatan fizikal yang menyeluruh, yang berada pada tahap yang baik, barulah boleh kita katakan keluarga itu ada satu keluarga yang sihat. Begitulah secara pendahuluannya, Mas. Saya betul lah. Jadi penting sebenarnya individu yang macam doktor kata, mereka yang berada di sekeliling kita disebut keluarga tadi, mereka yang boleh bersama-sama menjaga kesihatan mental dan juga fizikal kita, mereka yang selalu bersama dengan kita. Itu adalah orang-orang yang penting yang perlu kita semua ada dalam kehidupan kita, doktor. People who are with us no matter what. Jadi kita nak tengok apa agaknya kesan yang sering berlaku akibat jika berlaku gangguan kesihatan mental di kalangan ahli keluarga kita. Contohnya mungkin pada awalnya lagi ilmu seperti ini penting dalam mereka yang ingin mendirikan rumah tangga, contohnya untuk mengenal pasti ataupun mendapatkan ilmu berkaitan dengan
isu gangguan kesihatan mental dalam konteks hubungan kekeluargaan? Senang bila kita bincangkan soalan ni, kita bahagikan kesan kepada peneraju keluarga tersebut, iaitu ibu dan bapa, dan satu lagi kita bahagikan pula kepada kesan kepada mereka yang dipimpin dalam keluarga tu, iaitu anak-anak. Ya. Ya. Untuk kesan kepada ibu bapa ni, banyak kesan-kesan negatif yang boleh berlaku kepada ibu bapa jika ada gangguan kesihatan mental di dalam keluarga tersebut. Ibu bapa adalah seperti orang dewasa yang lain. Namun begitu, ibu bapa diberikan tanggungjawab yang lebih dari segi penyediaan keperluan asas untuk keluarga tersebut, dari segi keperluan menjadi role model kepada mereka yang dipimpin, iaitu anak-anak, dan juga keperluan untuk ibu bapa membesarkan dan memenuhi potensi anak-anak mereka. Bila berlakunya gangguan kesihatan mental di dalam keluarga tersebut, ibu bapa, nombor satunya yang sering kali saya dapat lihat adalah berlakunya keganasan rumah tangga. Kalau dalam bahasa orang putihnya lebih dikenali sebagai domestic violence. Ini adalah selalu kita dengar, keganasan rumah tangga yang membabitkan yang selalunya isteri dikasari oleh suaminya tersebut. Dan bila kita bercakap berkenaan dengan violence ataupun keganasan rumah tangga ni, kita janganlah hanya taksub untuk memikirkan keganasan dari segi fizikal. Kita kadang-kadang disebabkan kita terlalu taksub terhadap keganasan yang didefinisikan sebagai kecederaan fizikal, kita menanaktirikan ataupun tidak menghiraukan keganasan yang dilakukan secara psikologi ataupun emosi. Keganasan rumah tangga ni adalah satu benda yang besar yang menjadi akibat gangguan kesihatan mental dalam keluarga, kerana ia akan memberi kesan langsung ataupun tidak langsung kepada ahli keluarga yang lain, terutamanya anak-anak itulah. Kerana apabila keganasan rumah tangga ni berlaku di hadapan mata, dilihat oleh anak-anak yang berada di rumah, anak-anak tersebut nombor satu akan mula berasa tidak selamat. Nombor dua, dia akan berasa tidak dihiraukan. Dan yang kita paling takut secara tidak langsungnya, mereka akan mula mencontohi perlakuan keganasan ini apabila mereka membesar kelak. Keduanya, akibat yang lain, yang kita dapat lihat apabila berlakunya gangguan kesihatan mental di dalam keluarga adalah penceraian antara ibu dan bapa tersebut. Dan penceraian selalunya tidak berlaku secara clean cut penceraian. Dia akan ada banyak liku-liku dan perkara-perkara yang tidak manis ataupun perkara-perkara yang buruk yang akan dilalui oleh keluarga tersebut dalam proses penceraian tersebut. Dan saya rasa apabila sampai di titik penceraian itu pun, selepas penceraian terjadi, selalunya pula akan ada masalah penjagaan, isu-isu pertikaian berkenaan dengan penjagaan anak, dan ini akan dalam masa yang sama memberi pula kesan kepada anak-anak yang terpaksa melalui proses penceraian tersebut. Ketiganya, gangguan mental yang berlaku di dalam sebuah keluarga akan menyebabkan ibu bapa tu akan mencari jalan untuk cuba keluar daripada stres yang berlaku tu. Dan salah satu daripada cara yang paling cepat untuk mereka mencari penyelesaian sementara adalah melalui penyalahgunaan dadah ataupun bahan-bahan terlarang yang lain. Penyalahgunaan dadah, bahan-bahan terlarang ataupun alkohol. Mereka ibu ataupun bapa akan mula menggunakan alkohol dengan lebih banyak. Ataupun ada pula
dalam kes-kes yang tidak begitu bernasib baik ni kan, ibu ataupun bapa yang mengalami gangguan kesihatan mental tu, mula mencuba menggunakan dadah-dadah yang terlarang. So, bila dah bermula ni, dia akan menjadi rumit untuk diberhentikan ataupun dikawal. Tambah-tambah pula jika kedua-dua menggunakan bahan-bahan terlarang ataupun alkohol tersebutlah. Dan saya rasa kesan gangguan kesihatan mental yang paling teruk sekali jika berlakulah kepada ibu dan bapa ni adalah jika ada di antara mereka ni yang mengambil keputusan untuk mencederakan diri sendiri ataupun membunuh diri sendiri. Saya pernah ada kes di mana terdapat pertelingkahan antara ibu dan bapa ni sehingga menyebabkan ibu berasa sungguh tertekan kerana dia percaya bahawa si bapa ni tidak menunaikan tanggungjawab yang baik, mempunyai hubungan sulit di luar sana, sehingga ibu membuat keputusan untuk membunuh diri dan bersama-sama pada ketika tu membawa anak dia sekali untuk dalam proses dia membunuh diri tersebut. Ya, itu antara kisah ataupun kes yang masih saya ingat lagi lah, Mas. Itu. Untuk anak-anak pula ya, Mas. Ya, saya. Daripada gangguan kesihatan mental ni, nombor satu ni, budak-budak kan kena pergi sekolah kan? Saya. Kalau ada masalah gangguan kesihatan mental ni, nombor satu tak pergi sekolah lah. Penting Macam dalam keadaan PKP sekarang ni, walaupun sekolah kat rumah, kan, tapi bila cikgu bagi kerja Google Classroom lah, kerja online yang lain lah kan, kalau ada masalah mental, dia tak buat kerja sekolah online yang diberi tu. Mungkin dia akan lebih pergi main PUBG ke, Mobile Legend ke. Hilang minat. So dia minat, tapi dia gunakan minat tu secara disalahgunakan minat tu, jadi lagi teruk kan. Dia habiskan banyak masa untuk minat dia tu daripada membuat kerja-kerja sekolah dia tu. Kalau patutnya pergi sekolah dulu, bila ada gangguan kesihatan mental ni, dia dah mula ponting sekolah, ponting kelas. Dia mula sudah tak nak dengar cakap ataupun tak mau dengar nasihat mereka yang lebih dewasa, mereka lebih tua, mereka lebih berkuasa. Anak-anak pula, bila dia ada gangguan kesihatan mental ni, dia akan menjadi, kita boleh, orang selalu guna kata rebel, memberontak. Dia akan lebih memberontak. Lepas memberontak tu, bila dia tahap memberontak dah go beyond one level higher, mereka akan jadi agresif. Kerana pemberontakan dan menjadi agresif dipilih sebagai salah satu cara untuk mereka meluahkan perasaan ataupun gangguan kesihatan mental yang sedang dialami oleh mereka itulah. Dari segi pergaulan pula, anak-anak ataupun kanak-kanak yang mempunyai masalah kesihatan mental yang berlaku di dalam keluarga ni, akan mula mencari kawan-kawan yang lain di rumah, di luar sana, dan mereka akan tidak lagi aktif ataupun tidak lagi memberi tumpuan untuk menghabiskan ataupun membuat apa yang perlu dibuat oleh kanak-kanak pada umur mereka, tapi mereka akan pergi buat benda-benda yang lain. Ini benda-benda lain ni termasuklah mungkin merempit ke, ataupun melepak tak tentu pasal sampai 12:30 malam ke. Itu adalah channel ataupun outlet mereka untuk menyalurkan masalah gangguan kesihatan mental yang mereka hadapi itu, Mas. Tadi doktor ada sebut yang menarik bila doktor sebut tentang penyalahgunaan dadah ataupun substance lah ya. Mungkin doktor boleh jelaskan, kadang-kadang orang melihat kepada isu masalah penyalahgunaan dadah itu adalah penyebab kepada terganggunya institusi keluarga dari sudut kesihatan mental hingga menjejaskan kehidupan seharian ya, ataupun yang mana dulu sebenarnya disebabkan gangguan kesihatan mental itulah terjadinya masalah penyalahgunaan dadah atau sebaliknya? Untuk isu ni, untuk topik ni, dia ada 3 teori sebenarnya. Dua daripada 3 teori itu mengatakan berkonsepkan chicken and egg situation. Nombor 1, bila kamu menggunakan dadah dan bahan-bahan terlarang yang lain, setelah lama penggunaan dadah kamu tu, kamu akan dapat penyakit kesihatan mental.
Teori yang kedua mengatakan bahawa jika kamu ada masalah kesihatan mental, untuk kamu cope dengan masalah kesihatan mental tu, kamu mungkin memilih untuk menggunakan dadah, alkohol ataupun bahan-bahan terlarang yang lain. Dan teori ketiga ni adalah teori yang lebih common ataupun lebih umum, yang mana dia percaya bahawa kedua-dua masalah kesihatan mental dan masalah penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang serta alkohol ni mempunyai faktor berisiko yang sama. So they share the same risk factor. Maka sesiapa pun boleh terjebak dengan kedua-dua masalah, yakni masalah kesihatan mental ataupun masalah penyalahgunaan dadah dan alkohol ni, jika mereka mencapai satu titik di mana mereka tidak lagi dapat membuat pengawalan diri yang tetap. Ataupun pengawalan diri yang bagus. Chicken and egg situation Dr. cakap tadi ya. Okey. Chicken and egg. Tapi bila kita sebut tadi tentang anak-anak, yang menarik Doktor sebut tentang anak-anak yang membesar dalam keadaan keluarga yang mempunyai masalah kesihatan mental. Mungkin ada salah seorang daripada ibu bapa ataupun dua-dua dah terjejas dengan disebabkan oleh salah seorang tadi ya, tidak dapat nak memberikan perhatian ataupun kasih sayang ataupun role model yang Doktor sebut awal tadi tentang bagaimana menjaga keharmonian sesebuah keluarga. Adakah kesihatan mental anak-anak yang sedang membesar dalam keluarga yang menghadapi gangguan kesihatan mental akan membesar menjadi individu yang mempunyai masalah kesihatan mental? Contohnya mereka mencontohi sikap agresif bapa ataupun ibu, atau bagaimana Doktor potensi mereka anak-anak ini? Berkemungkinan besar anak-anak yang ada ataupun berada dalam keluarga yang menghadapi gangguan mental akan membesar dan menjadi ataupun mendapat masalah-masalah yang lebih besar apabila mereka dewasa ni lah. Okey, saya memberi jawapan sebegitu kerana saya percaya apabila seseorang membesar dalam satu keadaan, dalam satu keluarga yang tidak stabil, mereka berisiko yang paling utama ataupun salah satu risiko yang mereka akan hadapi apabila mereka dewasa adalah mereka akan mempunyai masalah tingkah laku pada peringkat awal. Okay? Masalah tingkah laku membabitkan ataupun boleh dicirikan dengan perwatakan seperti tidak mahu mengikut peraturan ataupun mengikuti undang-undang. Masalah tingkah laku seperti suka menipu. Masalah tingkah laku seperti tidak mahu mengikut nasihat. Masalah tingkah laku seperti mencederakan diri sendiri ataupun orang lain. Masalah tingkah laku seperti juga sering memanipulasi rakan-rakan yang lain. Dalam psikiatri kita akan gunakan terma seperti oppositional defiant disorder. Ini cakap medical sikitlah. Oppositional defiant disorder, ODD, ataupun conduct disorder, CD lah. Kedua-dua terma ODD dan CD ni dia lebih ditumpukan kepada ataupun dilabelkan, didiagnosiskan kepada mereka yang berumur kurang daripada 18 tahun. Itu jika mereka mempunyai masalah tingkah laku seperti yang saya sebutkan tadi itulah. Tapi jika mereka kemudiannya melangkaui umur 18 tahun, mereka menjadi dewasa, maka segala apa masalah tingkah laku yang mereka hadapi sebelum itu akan dikenali sebagai personality disorder. Bila kita bercakap pasal personality disorder ni, dia ada kluster A, kluster B dan juga kluster C. Tapi kebanyakan mereka yang mempunyai masalah tingkah laku yang teruk bila masa-masa mereka usia kanak-kanak, bila saya kata teruk ni, mereka yang mungkin menipu orang, mencederakan diri sendiri, kebanyakan mereka jadi kluster B. Kluster B jika mereka diklasifikasikan mempunyai personality disorder kelak apabila mereka dewasa nanti, itulah.
Okey. Keduanya, kanak-kanak yang ada atau membesar dalam keluarga yang menghadapi masalah gangguan mental ni, okey, berisiko untuk mempunyai masalah kesihatan mental juga apabila mereka dewasa. Ini adalah kerana kita percaya kepada teori keturunan. Teori biologi yang mana jika mak ataupun ayah anda mempunyai masalah kesihatan mental, anda berisiko untuk mendapat masalah kesihatan mental tersebut jika keadaan hidup anda pun terumbang-ambing. Kat sini saya nak minta pendengar jangan salah sangka pula. Kan? Tak semestinya kalau ada mak ataupun mak dan bapa yang mempunyai masalah kesihatan mental, confirm anak tu dapat masalah kesihatan mental. Bukan begitu. Okey. Ini adalah kerana anak tersebut dia ada risiko untuk mendapat masalah kesihatan mental jika faktor-faktor yang lain seperti persekitaran, seperti pembelajaran tidak terurus. Itu baru dia akan dapat. Okey? Dan anak-anak yang berada ataupun membesar dalam keluarga yang mempunyai masalah kesihatan mental ni, akan berisiko untuk mendapat masalah ataupun isu-isu kesihatan mental seperti penyakit kebimbangan, anxiety disorder, penyakit kemurungan, major depressive disorder, kegelisahan melampau, penyakit was-was seperti obsessive compulsive disorder. Dan satu lagi, jika kanak-kanak tu pada usia awalnya ataupun masa zaman kanak-kanak dia telah didedahkan dengan keganasan disebabkan apa ni yang orang kata tadi, kita sebutkan keganasan rumah tangga ataupun domestic violence tu, mereka boleh dapat PTSD ataupun post-traumatic stress disorder. Kan? Dan bila orang yang ada kemurungan, orang yang ada kegelisahan melampau, orang yang ada PTSD ni, mereka ada kecenderungan yang tinggi untuk mengubati diri sendiri dengan menggunakan darah-darah terlarang ataupun alkohol supaya mereka berasa lebih tenang. Dan ketiganya, anak-anak yang membesar dalam keluarga yang menghadapi gangguan kesihatan mental ni, akan mempunyai masalah sosial selalunya bila mereka dewasa. Kerana mereka, macam saya sebutkan tadi, cuba untuk mencari outlet macam mana dia nak keluarkan rasa takut dia. Macam mana dia nak cari satu benda yang lain untuk menghilangkan rasa kegelisahan dia. Maka mereka pun terbabitlah dengan gejala-gejala sosial yang selalu kita baca dekat surat khabar, kan, ataupun yang selalu kita lihat dekat jalanan. Anak-anak kecil mula hisap gam, kemudian mereka menggunakan dadah-dadah yang lebih kuat seperti heroin, seperti sekarang ni methamphetamine, ais, syabu, ecstasy dan lain-lain. Dan mereka juga akan terbabit dengan gejala berisiko tinggi seperti seks bebas, seperti gejala berisiko tinggi lain seperti mungkin pada tahap yang lebih tinggi mereka akan terbabit dengan jenayah pula. Itu dia, jelas ya. Kita lihat kesannya jika berlakunya gangguan kesihatan mental dalam keluarga nukleus yang doktor sebutkan tadi. Tapi doktor juga ada sebut tentang extended family, maksudnya keluarga yang lebih besar. Dan bila berlaku gangguan kesihatan mental, selalunya individu yang terjejas kesihatan mental tu tak sedar, doktor, kan, mereka sedang mengalami masalah kesihatan mental. Selalunya, kadang-kadang ada juga yang sedar dan mengambil tindakan proaktif, alhamdulillah. Tapi jika mereka yang mungkin sedang mengalami gangguan kesihatan mental yang mungkin mana doktor sendiri berpengalaman sebagai pakar psikiatri, adakah ahli keluarga, caregiver ni, mereka yang memberikan bantuan, sedar yang ahli keluarga mereka sedang mengalami gangguan kesihatan mental, ataupun macam mana sebenarnya kita nak kenal pasti ini masanya untuk dapatkan bantuan? Soalan krusial juga saya rasa ni, kerana apa yang saya dapat lihat, tahap kesedaran tu pada pendapat saya mungkin adalah masih rendah lagi. Dan ahli keluarga hanya akan sedar yang sesuatu tidak okey hanya apabila keadaan tersebut menjadi luar kawalan. Bila
Bagi luar kawalan, barulah keluarga ataupun ahli keluarga terbabit akan mula mencari jalan bagaimana untuk memberikan bantuan kepada orang yang terkesan disebabkan oleh gangguan kesihatan mental ni. Yeah. Tapi kita kena ingat selalunya pada masa keadaan menjadi keadaan gangguan mental tu menjadi lebih ketara, selalunya tahap keterukan gejala kesihatan mental tu telah pun meningkat. Maksudnya masalah penyakit mental tu ataupun masalah gejala mental, penyakit mental tu dah menjadi teruk dah. Barulah orang lain sedar dan barulah orang mula mendapatkan bantuan. Kadang-kadang pula yang lebih menyedihkan lagi ialah apabila orang yang mengalami gangguan kesihatan mental tu, walaupun dia punya keadaan dia telah menjadi teruk, dia masih tidak sedar lagi, dan apabila mahu diberikan bantuan oleh ahli keluarga ataupun mereka yang dekat dengan beliau, beliau tidak mahu menerima bantuan tersebut. So di sinilah terjadinya masalah yang membabitkan kelewatan untuk diberikan pertolongan ataupun rawatan. Okay. Oleh kerana itulah ahli keluarga perlu prihatin di antara satu sama yang lain, dan keprihatinan ini bukanlah boleh dibentuk dalam satu masa yang singkat. Keprihatinan ini dibentuk dan dibangunkan terutamanya di kalangan anak-anak, di kalangan adik-beradik, dan mengambil masa bertahun-tahun. Dan keprihatinan ini anak-anak belajar daripada ibu bapa mereka. Dan ibu bapa boleh mempromosikan boleh menggalakkan sifat keprihatinan ini apabila ibu bapa menggalakkan anak-anak untuk bercakap dan untuk bergaul di dalam keluarga tersebut secara lebih terbuka. Apabila ada keterbukaan dari segi pergaulan dan perbincangan di dalam keluarga tersebut, barulah sifat prihatin itu boleh mula perlahan-lahan dibentuk, dan apabila tiap-tiap ahli keluarga menjadi lebih prihatin di antara satu sama sendiri, sedikit kecacatan ataupun keganjilan yang berlaku dalam ahli keluarga yang lain boleh dikesan dengan lebih cepat, dan bantuan dan keganjilan itu boleh dikongsi, dan apabila dikongsi dan dipersetujui, pertolongan boleh didapati dengan lebih cepat, dan bila pertolongan didapati dengan lebih cepat, bila rawatan diberi dengan lebih cepat, contohnya, peluang untuk disembuhkan ataupun dikawal adalah amat-amat tinggi sekali. Maknanya doktor menggalakkan komunikasi yang aktif dalam sesebuah keluarga itu, sentiasa banyak berkomunikasi antara satu sama lain dalam keadaan apa jua, gembira ke, waktu sedih ke, mesti banyak komunikasi. Tepat, betul sekali itu, Mas. Jadi boleh kita sedar bila ada antara ahli keluarga yang tiba-tiba senyap tu, maknanya kita boleh kesan lah doktor, ya? Ya, betul tu. Kalau tak nanti kita ambil mudah, kita kata macam, oh dia senyap sebab dia stres. Kot, kan? Dia senyap sebab dia ada masalah dekat sekolah. Kot, kan? Kita membuat andaian dan kita membuat anggapan. Kadang-kadang yang andaian dan anggapan yang tidak berasas. Tapi komunikasi juga sesuatu yang perlu dipelajari, doktor, kan? Macam mana berkomunikasi dengan baik. Sebab kalau komunikasi itu pun tidak orang kata tepat dan jelas, kadang-kadang boleh menyebabkan perselisihan dan sebagainya juga. Bagaimana, doktor? Betul. Komunikasi boleh jadi satu komunikasi yang membina ataupun satu kombinasi yang komunikasi yang memusnahkan. Betul kan? Betul. Bila komunikasi yang membina ni, dia bukanlah mengatakan yang dia tidak boleh membangkitkan sesuatu perkara yang
tidak elok ataupun yang tak kena, tapi komunikasi membina, membabitkan pernyataan masalah itu, dan juga apakah cara-cara penyelesaian yang boleh dicadangkan. Berbanding dengan komunikasi yang memusnahkan, yang mana dia lebih kepada kritikan sahaja tanpa ada apa-apa penyelesaian ataupun keterbukaan untuk menjawab kepada kritikan-kritikan yang telah dibawa tersebut. Dan saya setuju. Memang komunikasi akan mengambil masa ataupun memerlukan bimbingan untuk diadakan. Itu dia lah. Kalau kita lihat sebenarnya semua ilmu yang kita kongsikan hari ini perlu dipelajari. Dia bukan datang sendiri ataupun untuk memperbaiki diri itu tiba-tiba kita tahu macam mana nak buat. Sebenarnya ini hanyalah cetusan untuk pendengar kita dan penonton yang menonton menerusi FB IKIM juga untuk belajar lebih dalam lagi. Saya ada soalan seterusnya saya nak tanya pada Dr. Fazli pagi ni. Bagaimana seseorang individu dalam ahli keluarga maupun diri sendiri untuk menghadapi kemungkinan, sebab inilah kehidupan, ada atas, ada naik, ada turunnya. Kadang-kadang kita duduk dalam keadaan yang aman, kadang-kadang kita dilanda ujian, baik diri sendiri maupun ahli keluarga. Jika diberi ataupun dilanda gangguan kesihatan mental terhadap pasangan, anak-anak, ibu bapa, apakah ilmu kesedaran awal dalam kita hendak memberi sokongan ataupun kita nak mengambil langkah-langkah awal jika kita kesan dah mula ada gangguan kesihatan mental dalam kalangan ahli keluarga? Doktor. Okay, kita kena ada ilmu. Bukanlah nak kata ilmu kepakaran, tapi kita kena ada ilmu ataupun ilmu asas berkenaan dengan kesihatan mental, sekurang-kurangnya kesihatan mental individu dan juga kesihatan mental keluarga. Okay. Ilmu ni kita boleh dapati dari banyak sumber. Kalau dulu kita hanya menekankan yang ilmu ini boleh didapati daripada pembacaan buku. Walau bagaimanapun dengan kemajuan teknologi, dengan apa yang kita ada sekarang ni, ilmu kita boleh dapati dari pembacaan yang boleh kita dapati secara online ataupun di internet. Cumanya kita haruslah sedikit berhati-hati dengan sumber pembacaan yang kita dapati di alam maya ataupun di internet tersebut. Okey, kita boleh counter check, kita boleh periksa semula ilmu yang kita baca melalui di alam maya, di internet tersebut, dengan mengadakan perbincangan yang boleh bermula dengan perbincangan di antara ahli keluarga kita sendiri. Tak perlu kita nak sibuk-sibuk terus pergi membawang dengan orang sebelah ke, dengan kawan-kawan ke pasal ilmu yang kita dapati tu. Sebab mungkin ada orang dia ada sifat sedikit inferiority complex. Dia takut nanti bila dia bincangkan pasal ilmu terutamanya yang berkaitan dengan perkara-perkara tabu sikit lah, seperti kesihatan mental ni, orang kawan-kawan dia, makcik-makcik bawang yang lain akan kata dia poyo, kan? Dan kemudian merendah-rendahkan diri dia. Kan? So, apa ilmu yang kita dapati itu kita boleh counter check dengan berbincang dengan ahli-ahli keluarga kita sendiri. Apabila kita bincang pasal ilmu dalam keluarga ni, okay, kita juga akan membuat saya tak ingat satu sesi macam ada istilah kan, kalau keluarga Islam ni kita perlu ada satu sesi ta'aruf ke apa, sesi ilmu dalam keluarga kita tu. Usrah. Boleh kita ada usrah sikit kan, dalam usrah pendek dalam keluarga dalam keluarga, sesama keluarga kita sendiri, itu pun sesi itu juga. Dan ini ilmu yang praktikal, ilmu yang berguna, bukan kita praktikal, ilmu yang berguna untuk didapati. Okay? Itu pencarian ilmu lah yang perlu kita ada. Sebab kalau kita tak ada ilmu, kan, macam mana kita nak detect entah dia ni ada depression ke, entah dia ni ada anxiety ke, kan, yang perlu kita bincang lebih lanjut. Kita ingat nanti memang dengan perangai macam tu, orang Melayu ni sukalah, tu salahkan kepada perangai, kan. Tu perangai dia. Okey. Nombor dua, kita mendapatkan bercakap juga dengan orang lain berkenaan dengan pengalaman mereka. Ini yang kita katakan kita tak boleh hidup bawah macam katak bawah tempurung ni. So kita kena berinteraksi dengan kita bertanya pengalaman orang lain, bagaimana mereka mengendalikan isu-isu ataupun krisis-krisis yang berlaku dalam keluarga mereka,
dalam hidup mereka. Sebab boleh kita jadikan contoh. Selain daripada itu, pengalaman lampau kita pun berharga juga. Okay, kita buat perbandingan dengan tentang apa yang berlaku sekarang dengan bagaimana kita mengendalikan perkara tersebut yang berlaku pada masa yang lampau. Okay, kita bandingkan dengan pengalaman kita juga. Saya rasa 3 benda ni adalah benda asas yang boleh kita gunakan lah. Sekali lagi saya tekankan keperluan untuk mendapatkan ilmu asas berkenaan dengan kesihatan mental individu dan keluarga. Keduanya adalah kepentingan untuk kita berhubung dengan orang lain, mendapatkan pengalaman mereka. Dan yang ketiga adalah kita juga membandingkan bagaimana dengan pengalaman lampau kita sendiri, macam mana kita boleh memperbaiki lagi cara kita mengendalikan sesuatu. Okey, satu lagi soalan tentang caregiver. Mereka yang memberikan sokongan ataupun penjagaan kepada ahli keluarga yang mengalami masalah kesihatan mental. Kadang-kadang mereka ni pun maklum doktor, gangguan kesihatan mental, kadang-kadang penyakit mental ni adalah satu tempoh yang panjang. Mungkin ada nasihat untuk doktor juga kepada mereka yang menjaga ahli keluarga yang mengalami masalah mental, doktor. Okey. 2 perkataan daripada saya dalam bahasa orang putih. Reach out. Okay, reach out to the community. Reach out yang penting. Okay, dapatkan pertolongan. Kalau tak nak dapatkan pertolongan secara rasmi daripada fasiliti kesihatan dan perubatan, ada beberapa NGO yang boleh dihubungi untuk keluarga mendapatkan sokongan ataupun pengetahuan. Saya rasa sekarang MIASA adalah antara beberapa NGO yang aktif yang makin dikenali dikenali sebagai NGO yang memberikan bantuan dari segi sokongan ataupun ilmu pengetahuan kepada ahli keluarga yang mempunyai kepada keluarga yang mempunyai ahli-ahli yang mempunyai masalah mental. Dari segi online pun, dari segi telefon pun sekarang, mereka yang ahli keluarga yang ada masalah boleh hubungi Befrienders contohnya. Dan saya dapat tahu, saya rasa banyak lagi NGO yang boleh dihubungi. Mungkin saya pun tak boleh ingat sekarang, tapi ada NGO dari segi keagamaan yang boleh menghulurkan bantuan. Ada NGO yang daripada segi yang menghulurkan bantuan dari segi pertolongan ataupun sokongan sosial, dan ini boleh digunakan oleh keluarga yang mungkin mempunyai pertanyaan ataupun bergelut dengan penjagaan ahli-ahli yang mempunyai gejala kesihatan mental. Baik, itu dia nasihat doktor. Reach out ya, jangan pendam sorang-sorang. Banyak sebenarnya manfaat ataupun bantuan yang boleh kita dapatkan jika kita cuba mendapatkan bantuan. Dan cakap tentang itu juga doktor, soalan saya di akhir pertemuan kita dalam beberapa minit ini insya-Allah, bagaimana kalau sekiranya seseorang individu ingin mendapatkan bantuan doktor sebut tadi secara rasmi kan, selain pada reach out kepada bantuan sokongan tadi, bagaimana sekiranya mereka yang baru mengenal pasti tentang isu kesihatan mental di kalangan ahli keluarga, apa agaknya tindakan-tindakan dalam kita mendapatkan bantuan, doktor? Silakan. Okey, saya di pihak Kementerian Kesihatan ingin maklumkan bahawa kita mempunyai banyak klinik-klinik kesihatan KK, itu penjagaan kesihatan peringkat primer yang boleh menerima mereka yang ingin melakukan saringan kesihatan mental. Okay. So, klinik-klinik kesihatan KK ni, klinik kesihatan dan penjagaan kesihatan primer ni, okay, dia boleh menerima semua orang untuk apa-apa jenis isu pun, okay, dan kadang-kadang tak perlu bayar pun. Kalau perlu bayar RM1 saja untuk berjumpa dengan doktor bagi menjalani saringan kesihatan mental. Okay. Mungkin yang diperlukan sekarang adalah satu sistem saringan. Okay, yang mana doktor di klinik kesihatan boleh melakukan saringan kesihatan mental tersebut, dan jika doktor tersebut mendapati mendapati individu tersebut mempunyai risiko lebih tinggi, doktor di situ sudah boleh memulakan rawatan. Jika kes itu terlampau complicated, terlampau rumit, doktor di klinik kesihatan akan merujuk
individu tersebut untuk mendapatkan penilaian yang lebih terperinci daripada doktor-doktor pakar di klinik-klinik psikiatrik yang ada di kebanyakan dan hampir kebanyakan hospital bawah Kementerian Kesihatan Malaysia di negara kita ni mempunyai jabatan psikiatrik, mempunyai klinik psikiatrik yang diterajui oleh doktor-doktor pakar. Ya. Okey. Selain daripada tu, ada juga kalau katakanlah tak nak pergi fasiliti Kementerian Kesihatan ni dengar FB dia lambat ke kan, dengar omong-omong kosong kata terlampau ramai orang ke kan, boleh juga pergi berjumpa dengan klinik-klinik pakar psikiatrik swasta di luar sana. Okey, ada juga klinik psikiatrik di hospital-hospital universiti seperti Universiti Pusat Perubatan Universiti Melaya, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Hospital USM dan juga Hospital UIA. Di situ juga ada klinik-klinik psikiatri. So, keperluan yang paling penting adalah pergi nombor satu, dapatkan saringan kesihatan mental itu sendirilah. Kemudian bila ada penilaian yang lebih teliti dan kemudian rawatan boleh dimulakan. Dan saya banyak kali cakap pasal benda ni, pasal isu ni, iaitu rawatan tidak semestinya ubatan. Bukannya pergi jumpa doktor, pergi jumpa clinical psychologist, pergi jumpa kaunselor, semua nak kena sumbat dengan ubat. Tak adalah macam tu. Sebab kalau anda semua tak nak jumpa doktor, nak bercakap ataupun berkongsi masalah, anda boleh jumpa dengan kaunselor. Kaunselor akan memberikan sesi kaunseling, ataupun dirujuk kepada untuk intervensi kaunseling yang lebih tinggi oleh pegawai psikologi klinikal. Mereka boleh memberikan kaunseling dan psikoterapi dan tidak semestinya anda memerlukan ubatan. Tapi janganlah kata kalau masalah mental anda tu teruk sangat tapi masih tak mau makan ubat, itu akan menyebabkan proses perawatan jadi lebih panjang, jadi lebih lama dan mungkin menjadi lebih rumit lah. Kalau kita kombinasikan sama-sama, insya-Allah proses perawatan tu menjadi lebih baik lagi dan mantap. Saya jelas sekali bagaimana doktor perincikan tentang mendapatkan bantuan ataupun jika anda mengenal pasti ada isu gangguan kesihatan mental, bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan itu. Perkhidmatan sudah disediakan, jadi rugi jika kita tidak menggunakan perkhidmatan yang disediakan, doktor. Jangan kita self-diagnose pula ke. Dapatkan saringan yang pakar. Betul tu. Dapatkan saringan, dapat penilaian yang pakar. Betul. Jadi insya-Allah ia memudahkan proses rawatan untuk menjadikan kita lebih sihat, lebih stabil dan akhirnya sebagaimana kita kongsikan, kita nak kembali kepada sebuah keluarga yang sejahtera, yang sihat dan makmur dan akhirnya melahirkan komuniti yang sejahtera. Betul, doktor ya? Okey, insya-Allah banyak sebenarnya ilmu yang telah dikongsikan oleh Dr. Muhammad Fazli Muhammad Isa pada pagi ini bersama dalam tajuk kita membincangkan tentang gangguan kesihatan mental dalam institusi keluarga yang mana sangat penting kerana bukan saja mempengaruhi kehidupan kita tapi juga anak-anak yang bakal menjadi generasi kita akan datang dan kita doakan moga-moga semua ilmu yang kita kongsikan pada pagi ini bersama Dr. Fazli memberi manfaat untuk mereka yang mendengar dan panjang-panjangkan juga perkongsian IKIM rancangan Gembara Syifa kepada mereka yang mungkin anda rasa memerlukan kepada ilmu ini. Saya nak ucap terima kasih kepada Dr. Fazli kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu bersama rakan pendengar IKIM. Ada kata-kata terakhir, doktor, sepanjang PKPB ini? Nasihat. Saya rasa kata-kata terakhir dia adalah stay safe, kita jaga semua. InsyaAllah. Okay. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih, Dr. Fazli. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Aku gambarkan saat bersama betapa engkau bermakna. Kaulah penghibur
rasa tenangnya kaulah erti bahagia. Kasih izinku ucapkan jutaan terima kasih kerana menerima segala kekuranganku ini. Malah kau menjadi pelengkap syurga yang selama ini ku damba. Bakti dan kesetiaan yang dicurahkan tak dapat aku balasnya selain hanya doa. Tuhan tolong restui dia ke syurga. Tiada satu pun kata yang mampu untuk aku gambarkan saat bersama betapa engkau bermakna. Kaulah penghibur terasa tenangnya, engkaulah erti bahagia. Bakti dan kesetiaan yang dicurahkan tak dapat aku balaskan selain hanya doa. Tuhan tolong restui dia ke syurga. Tiada satu pun kata yang mampu untuk aku gambarkan saat bersama betapa engkau bermakna. Kaulah penghibur terasa tenangnya, engkaulah erti bahagia. Tuhan tolong restui dia ke syurga. Tuhan mudahkan jalan untuk dia ke syurga. Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, Alhamdulillah, semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di toko-toko jamu dan farmasi seluruh Malaysia. Dan ikuti perkembangan kami di media sosial, Facebook dan Instagram Serai Mas. Atau hubungi kami di talian 013-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun. Jika dimasukkan ke hospital, manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, 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 perlindungan agama berjuang. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap.
Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sedang mempromosikan pakej iklan Popo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan pada setiap bulan. Kepada warga negara Malaysia, anda dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai pembantu penyelidik sambilan di Perpustakaan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Tempoh kontrak adalah selama 1 tahun. Anda perlulah berumur tidak kurang daripada 23 tahun dan memiliki sekurang-kurangnya sarjana muda dalam bidang penulisan sejarah atau tamadun Islam daripada universiti-universiti awam atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Sekiranya anda mempunyai kemahiran bahasa dalam bahasa Arab, Inggeris dan lain-lain, ia adalah satu kelebihan. Antara tugas dan tanggungjawab adalah membantu penyelidikan berkaitan perpustakaan IKIM dan koleksinya, membantu penghasilan karya pelbagai bentuk seperti penerbitan khas dan video dokumentari tentang perpustakaan IKIM dan koleksi, serta tugasan promosi berkaitan koleksi buku etika dan koleksi tamadun Islam. Sebarang maklumat lanjut hubungi Unit Modal Insan 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan adalah sebelum atau pada 31 Disember 2020. Di dalam pekerjaan, barangkali kita melihat ada rakan sekerja kita yang punyai sedikit kerja tetapi lebih dari segi pendapatannya. Begitu juga ada orang yang barangkali mendapat sesuatu pekerjaan yang mudah, tidak seperti kita, agak sedikit payah. Ini adalah sesuatu yang lumrah, barangkali melihat di atas pencapaian pendidikan ataupun akademik kita, ataupun ada sebab-sebab yang tertentu. Apa yang perlu ialah biar kita buat apa yang diamanahkan kepada kita itu dengan baik. Yang namanya barakah itu bukan hanya dinilai dari segi banyaknya gaji, tingginya pangkat, tidak, tetapi barangkali seorang itu mendapat barangkali gaji yang sederhana tetapi bahagia kehidupannya, rumah tangganya menjadi tenang, anak isteri dan yang lain mengikut katanya, itu juga adalah suatu kebahagiaan yang dia kecapi walaupun barangkali dengan sedikit ataupun sederhana pendapatannya. Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Saat bertentang mata, tak ku menduga kau kan menjadi milikku. Indah terasa dunia, bahagia di jiwa, tiap detik bersama. Tak sanggup ku melukaimu, kau amanahku, oh kekasih. Walau apa jua rintangan ada, ku harap kita tetap setia, harungi suka duka bersama hingga ke akhir usia. Dan terima kasih untuk segalanya, kaulah anugerah yang paling indah. Ku harap cinta kita berdua kekal hingga ke syurga. Seluruh jiwa dan ragaku hanya untukmu, oh kekasih. Apa jua rintangan ada, ku harap kita tetap setia, harungi suka duka bersama hingga ke akhir usia.
kekal hingga ke syurga. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik sebab tak ada sumber pendapatan. Sebab itulah kita kena jadi sebahagian dari pembayar zakat. Boleh juga bantu golongan yang terkesan ni. Dan lagi, kalau kita bayar sebelum 31 Disember, dapat pula rebate cukai. Mana dah dapat peluang macam ni? Dunia dapat, akhirat pun dapat. Layari www.zakatpenang.com. Cepat tunaikan zakat sebelum 31 Disember untuk mendapat rebate cukai. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Radio IKIM sudah mempromosikan pakej iklan Kopo dari Oktober sehingga Disember 2020. Beli banyak-banyak dapat murah. Wow, lepas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk kepada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan pada setiap bulan. Jika anda penerima bantuan sara hidup BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun. Jika dimasukkan ke hospital, manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk semakan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, MySalam, perlindungan takkan berjuang. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang masih lagi setia mendengarkan kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dah 8.30 pagi Rabu dan seperti yang kita janjikan tadi, kita nak terus saja masuk ke dalam segmen kesihatan untuk pagi ini. Dan insyaAllah tajuk kita hari ini bercerita tentang bawasir, punca dan rawatan untuk kita dapatkan nasihat dan juga mungkin menjawab sebarang persoalan berkaitan topik kesihatan ini. Dan doktor pakar kita dari KPJ Kajang sudah pun bersedia di hujung talian kita pagi ini. Ya, dan kita nak mengalu-alukan kebersamaan doktor kita pagi ini iaitu yang berbahagia Dr. Ahmad Sudirman yang merupakan pakar bedah dari KPJ Kajang Specialist Hospital. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa khabar doktor pagi ni? Alhamdulillah sihat. Pian dan Azwan apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami sihat walafiat dan juga sahabat-sahabat pendengar kita yang juga mendengar di radio dan juga menonton di Facebook juga YouTube kita. Mungkin tak sabar nak dengarkan perkongsian doktor pagi ni. Ya. InsyaAllah. Jadi semua boleh sambil tonton perkongsian kita, boleh share juga kot apa yang Dr. Sudirman nak sampaikan pagi ini. Mungkin mukadimah kita, introduction kita doktor. Apa itu hemorrhoids ataupun bawasir doktor? Silakan doktor. Okey, Pian dan Azwan ya. So bawasir adalah penyakit yang melibatkan bahagian tubuh disebabkan oleh pembengkakan salur darah ataupun dipanggil venous plexus di sekeliling bahagian tersebut. Dan penyakit ini so common ya Pian dan Azwan. Satu kajian dilakukan di US mendapati bahawa at least setengah daripada populasi di US akan mendapat tanda-tanda penyakit bawasir ini at least sekali dalam seumur hidup. Oh, sekali seumur hidup. Maknanya memang sangat common ya penyakit ini. Jadi bila terdapat penyakit pembengkakan di salur darah ini, maka akan timbullah tanda-tanda yang menyatakan seseorang itu mengidap bawasir ya. Tapi pada peringkat awal biasanya mungkin pesakit tidak mengalami apa-apa tanda. Mungkin ada tanda-tanda yang spesifik, mungkin cuma akan rasa seperti gatal-gatal, rasa tidak selesa. Tapi apabila pesakit membuang air besar yang keras dan najis yang keras itu akan bergeser pada dinding bawasir yang bengkak, dan ini boleh menyebabkan berlaku luka ataupun koyak di dinding bawasir. Dan apabila pesakit buang air besar keras dan tiba-tiba dia akan nampak ada titis-titis darah hidup di mangkuk tandas. Dan bagi mereka yang mengalami pengalaman ini buat kali pertama mungkin akan terperanjat melihat banyak darah di mangkuk tandas. Ya. Dan apabila
bengkak ini akan menjadi semakin besar dan akan keluar macam benjolan atau ketulan di tubuh. Ya. Dan mungkin pada peringkat awal dia tak, benjolan itu mungkin tak sakit sangat dan kadang-kadang dia akan hilang selepas buang air besar. Dan tapi kalau dibiarkan lama-lama ketulan itu akan menjadi lebih besar dan tersumbat dan dia tak boleh masuk, dan pada masa tersebut memang buasa itu akan menyebabkan kesakitan yang amat sangat. Ya. So itu antara tanda-tanda penyakit buasir. Mana jika anda mengalami salah satu ataupun mana-mana tanda-tanda tersebut, anda mungkin mengidap penyakit buasir. Okey, itu dia. Hari ini mungkin ada antara kita yang baru tahu rupanya macam luka berdarah tadi tu siap boleh menitis darah tu doktor kalau di peringkat awal. Ya, dia boleh menitik-nitik. Kadang-kadang ada yang luka yang besar boleh memancut macam air. Oh, Masya Allah. Macam mancut tu. Oh, okey. Ada mereka yang mungkin takut tengok darah, mungkin boleh terkejut atau pengsan bila tengok dekat toilet pun, kenapa banyak darah ni? Okey. Oh, dan itu kiranya tanda awal sebelum benjolan ataupun ketulan yang doktor sebut tu macam terkeluar daripada dubur tu, itu tanda awal akan luka dululah doktor maknanya buasir tu. Yes, dia akan luka ataupun mungkin just cuma gatal-gatal ataupun tak selesa saja. Baik. Dan juga mungkin apa yang menjadi faktor ataupun punca kepada buasir ni doktor? Pasti ada faktor-faktor dan juga penyebab ni doktor Betul. Memang ada faktor-faktor. Dia disebabkan oleh tekanan pada bahagian tubuh tersebut. Tekanan-tekanan yang boleh terjadi, yang paling utama ataupun paling common sekali ialah sembelit. Bila sembelit, pesakit akan menegan dan ini akan menyebabkan tekanan pada bahagian tubuh tersebut. Yang kedua ialah mereka yang selalu mengangkat bebanan yang berat, sama ada di tempat kerja ataupun gimnasium, dan ini pun boleh menyebabkan buasir. Faktor yang ketiga adalah pesakit yang mempunyai batuk yang berpanjangan, mungkin berkaitan dengan masalah sistem pernafasan, asma, TB ataupun yang heavy smoker. Yang keempat, faktor obesiti ataupun mereka yang mempunyai berat badan yang berlebihan juga boleh mendapat penyakit buasir. Kemudian adalah wanita mengandung. Wanita mengandung, okey. Wanita mengandung pun memang boleh mendapat buasir. Terutamanya bila kandungan dah dekat-dekat nak bersalin. Dan kemudian adalah faktor lifestyle yang tidak sihat. Contohnya yang duduk dekat bilik air lama-lama tu. Okey. Ada yang habit suka membaca surat khabar, baca Facebook. Ada yang cari ilham dalam bilik air. Duduk dalam bilik air berjam-jam. Dan ini satu faktor juga yang boleh menyebabkan mendapat buasir. Okey. Azwan? Okey. Bila doktor cakap macam dalam bilik air tu, duduk dalam bilik air tu maksudnya duduk yang jenis cangkung ke ataupun duduk yang macam duduk dekat jamban yang ada duduk tu? Betul. Ini soalan yang baik. Ramai juga yang bertanya dengan saya sama adakah berbeza menggunakan tandas cangkung atau tandas duduk. Sebenarnya berbeza, Pian Azwan, tapi yang menyebabkan buasir lebih kepada menelan ataupun duduk yang lama dalam bilik air. Dan masa menelan, itu dalam jangka masa panjang dia akan menyebabkan buasir itu membengkak. Okey. Tadi awal tadi salah satu poin ataupun punca yang doktor sebutkan ialah sembelit doktor. Kalau sembelit tu pun dia pun ada punca yang sebelum tu, maknanya pemakanan kita lah mempengaruhi jugalah kan doktor. Sembelit, lepas tu bila ada sembelit, selalu kena sembelit boleh membawa pada buasir. Faktor betul. Macam mana doktor faktor makanan? Sembelit pun adalah sejenis penyakit juga, dan disebabkan oleh banyak faktor lain, dan antaranya ialah pemakanan, pemakanan yang kurang fiber, contohnya sayur, buah-buahan, dan juga kurang pengambilan air yang mencukupi, so jadi kita kena minum air banyak
kena makan banyak suplemen fiber, sayur dan buah-buahan untuk mengelakkan masalah sembelit. Dan sembelit itu juga boleh disebabkan oleh penyakit-penyakit yang lain. Ya? Contohnya hormone imbalance ataupun yang paling kita takut disebabkan oleh penyakit dalam usus, kanser usus. Ya? Okey, baik. Cuma nak tanya jugalah pengalaman doktor lah kan, sebagai doktor pakar dan juga yang biasa konsult dengan klien dan pesakit. Biasanya bila orang sebut dengan buasi ni, orang akan segan nak bercerita kan doktor kan. Apatah lagi dia nak share dengan siapa-siapa pasal dia ada masalah buasi. Kalau seorang klien atau pesakit datang jumpa doktor, macam mana cara mereka akan mulakan bercerita tu doktor? Bila cerita tentang tanda-tanda, simptom tu, mungkin doktor boleh cerita sikitlah pengalaman doktor. Apa mukadimah mereka? Mukadimah. Ya, memang ramai yang datang ni mungkin dalam bukan peringkat awal lah, mungkin sudah mencuba ubat-ubatan sendiri. Seperti yang melihat di internet apakah ubat-ubat untuk buasi dan beli di kaunter farmasi, dan bila gagal dan baru datang jumpa doktor. Ya, so memang ramai yang agak malu dan segan untuk berjumpa doktor sebab sebelum kita mulakan rawatan memang doktor terpaksa membuat pemeriksaan untuk pastikan yang penyakit ini betul-betul disebabkan oleh buasi, bukan disebabkan oleh penyakit lain. Ya, so jadi untuk menentukan sama ada buasi atau tidak, doktor kena examine, periksa di bahagian tubuh. Ya, dan mungkin tak nampak dari luar saja, dan mungkin doktor terpaksa melakukan memasukkan skop yang kecil boleh dilakukan di klinik untuk melihat buasi yang ada di bahagian dalam. Ya, mungkin juga ada setengah pesakit kita akan menasihatkan untuk menjalani ujian yang lebih lanjut, seperti ujian kolonoskopi. Kolonoskopi itu adalah endoskop untuk periksa bahagian usus besar untuk kita pastikan bahawa tidak ada penyakit lain selain daripada buasi. Ya, terutamanya mereka yang buang air besar berdarah, mereka yang umur 40 tahun ke atas dan mempunyai masalah sembelit, dan juga mungkin dalam keluarga ada yang mempunyai penyakit kolon kanser. Jadi pesakit-pesakit ini kita akan lakukan ujian kolonoskopi untuk kita tengok sama ada betul-betul buasi ataupun ada penyakit lain seperti kolon kanser atau ulcer yang boleh menyebabkan buang air besar berdarah. Jadi kat situlah kepentingan kolonoskopi itu dibuat untuk mengesan lah ya. Dan nanti kita cerita lebih lanjut. Kita ada cerita tentang rawatan, dan kejap lagi pun nak cerita juga tentang ada stage ke buasi ni, ada tak tahap-tahap dia, serius ke, pada lebih serius dan kronik. Dan cuma satu soalan sebelum berehat ni doktor, bila cerita tentang simptom atau tanda buasi, adakah ia menyakitkan doktor? Ataupun rasa sekadar gatal je ke? Dia bergantung kepada stage dia lah. Nanti kita akan bincang tentang stage. Daripada stage tu, dia ada tanda-tanda dia lah. Ya? Ada yang sakit, ada yang sakit. Ya? Okey. Tentang buasi kita ini ya. Beres doktor, insyaAllah. Kejap lagi kita akan sambung cerita tentang simptom dan juga stage ataupun tahap-tahap dalam peringkat-peringkat dalam penyakit buasi ini. Dan sahabat-sahabat kalau ada soalan boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita 0112900404. Ataupun yang anda yang tengah menonton kami secara live di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM pun anda boleh ajukan soalan, dan jangan lupa untuk sharekan video ini supaya kita sama-sama kongsikan manfaat tentang kesihatan pagi ini. Kita bercerita tentang buasi, punca dan kaedah rawatan ya. Bersama Dr. Ahmad Sudirman Muhammad Saleh dari KPJ Kajang dan terus bersama kami di Warna Pagi Inspirasi Islami. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sihatkanlah tubuhku, Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku, Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama kami pada waktu ini, bertemankan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi, dan kita masih lagi bersama untuk rancangan kesihatan pagi ini bercerita tentang buasir, punca dan kaedah rawatan. Kita bersama. Terima kasih kepada anda yang Ahmad Sudirman yang mewakili daripada KPJ Kajang Spesialis Hospital untuk pagi ini ya. Dan Dr. Pakar kita Dr. Ahmad Sudirman bersama kita pagi ini. InsyaAllah untuk sambung pusingan kedua ni, kita cerita tentang tanda-tanda dan juga tahap atau peringkat untuk buasir kan doktor kan. Jom kita cerita sikit doktor sambil selit tentang apa tadi, tanda atau simptom sekali buasir. Sila doktor. Ya, Pian. Kita berbalik pada soalan tadi. Tanda dan buasir. Okey, ada 4 tahap buasir. Tahap pertama ialah tahap yang paling ringan, iaitu buasir itu kecil dan dia tidak terkeluar dan tidak ada benjolan di bahagian lubu. Ya. Dan tanda-tanda dia mungkin tak spesifik, cuma mungkin akan gatal ataupun tak selesa, dan mungkin boleh berdarah semasa membuang air besar yang keras. So ini adalah tahap ataupun stage 1. Ya. Stage 2 ialah benjolan itu akan keluar semasa membuang air besar, dan benjolan itu akan masuk secara spontaneous dengan sendiri, dan dia tak sakit. Biasanya tak sakit ya. Stage yang ketiga ialah benjolan di bahagian lubuk itu akan keluar semasa membuang air besar, dan dia tak boleh masuk spontaneously dan terpaksa menggunakan jari untuk menolak buasir tersebut untuk masuk semula. Dan yang pada tahap ini mungkin akan mengalami sedikit kesakitan, terutamanya semasa buasir itu terkeluar. Dan yang tahap keempat, di mana buasir tersebut keluar dan dia bengkak dan tersumbat dan sangkut dan tak boleh masuk balik ke dalam usus ataupun lubuk bahagian dalam, yang keadaan tahap 4 ni memang agak sangat sakit, dan biasanya pesakit akan datang ke hospital untuk mendapatkan painkiller, dan memang sangat sakit. Nak pegang, sentuh pun sakit, nak berjalan pun susah, nak duduk pun lagi susah. Ini tahap keempat. Okey. Oh, itu tahap sampai ada tahap-tahap tu dan keadaan yang berbeza. Dan maaf doktor kalau boleh tanya, benjolan tu mungkin boleh jadi berapa besar mungkin kalau melibatkan tahap-tahap tadi tu, saiznya? Okey. Benjolan tu mungkin yang peringkat awal mungkin kecil saja, mungkin dalam 1 atau 2 cm. Dan kadang-kadang dia boleh membesar, membengkak sekeliling usus. Mungkin besar macam 5-6 cm, dan memang boleh sangat besar dan boleh menyebabkan ulcer, luka di bahagian tersebut. Okey, baik. Itu yang sakit tu. Besar sangat memang masukkan pun memang tak boleh dah. Okey. Dan masa tu memang terpaksa pergi ke hospital dan mungkin terpaksa buat pembedahan emergency. Kalau duduk pun sakit kan. Betul. Doktor, macam dari tahap pertama nak sampai macam dari tahap pertama nak sampai ke tahap kedua nak ke tahap ketiga dan seterusnya tahap keempat, dia biasanya ambil masa berapa lama doktor? Ke ada pesakit yang sekadar tahap pertama saja lepas tu dia boleh pulih, ataupun dia berisiko juga untuk sampai ke tahap keempat doktor? Ya, kebanyakannya adalah dalam tahap pertama saja. Ya, sebab kita tahap pertama kita just rawatan dia cuma kurangkan sembelit, makan makanan yang banyak fiber, minum air yang banyak, dan insya-Allah dia akan pulih ya. Tapi jika faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kepada tubuh itu akan berterusan seperti batuk, mengangkat bebanan yang berat, sembelit, dan dia akan menyebabkan buasir itu akan menaik ke tahap-tahap yang kedua, ketiga, seterusnya. So ini bergantung pada setiap individu, apakah faktor-faktor yang menyebabkan buasir tersebut terjadi.
Baik. Kalau cakap tentang simptom-simptom, doktor, mungkin boleh kita kongsikan juga soalan daripada sahabat-sahabat kita ni. Ada satu WhatsApp kiriman sahabat kita, katanya suami beliau 5 tahun lepas buat pembedahan kanser usus dan sekarang alhamdulillah dah sihat, tapi ada masalah bila ketika membuang air besar dia macam susah nak meneran sampai jerit-jerit masa meneran. Adakah itu antara tanda buasir dan mungkin doktor boleh bagi pencerahan? Okey, pesakit tersebut ada membuat pembedahan kanser usus. Ya. So maknanya dia mungkin telah menjalani pembedahan, dia membuang sebahagian ataupun semua bahagian usus besar. Itu kita tak tahu. So dan apabila dia mengalami masalah untuk buang air besar semula, yang paling kita takut kanser tu terjadi balik. Alhamdulillah. Itu boleh terjadi balik. Dan pesakit tu sepatutnya kena berjumpa balik doktor untuk membuat pemeriksaan lanjut. Mungkin kena buat ujian kolonoskopi lagi sekali untuk pastikan tak ada kanser tersebut tumbuh balik. Okey. Dan cuma kalau tadi mungkin kes-kes yang special lah, lain lah kesnya kan. Cuma kalau dalam kes buasir, doktor, tak kira lah mungkin apa tahap atau peringkatnya tu, boleh tak dia jadi balik? Maknanya kita dah buat rawatan, lepas tu nanti datang balik. Ya, betul Pian Azwan. Memang buasir ni walaupun kita dah buat pembedahan, dia boleh jadi balik. Kalau kita tak ambil langkah-langkah untuk mengelakkan berlakunya sembelih ataupun lepas operation atau lepas pembedahan, buat kerja mengangkat bebanan yang berat, ataupun ada masalah batuk berpanjangan yang tidak selesai, dan mana buasir kita tumbuh balik. Maknanya kena mengambil langkah-langkah untuk mengelakkan supaya buasir tumbuh balik. Dan maknanya kita kena kurangkan risiko seperti sembelit, angkat barang berat, atau penyakit batuk yang berpanjangan tadi tu, ya. Ataupun change lifestyle lah, mana tak duduk dalam toilet lama-lama. Itu masalah sekarang, doktor. Duduk toilet lama-lama ni, kadang-kadang dia nak masuk dalam tandas tu tak lama pun sebenarnya urusannya, tapi sebab dah bawa ni handphone ni semua benda, habis Facebook buka Instagram, habis Instagram buka WhatsApp, lebih lama daripada biasa. Maaf tapi itu satu habit dah, doktor. Macam mana, doktor? Betul. Sebab yalah, di bilik air sekarang ni memang bukan macam yang dulu-dulu kan. Bilik air especially kalau dekat hotel ataupun shopping mall, bilik air dia luas, cantik, dia punya cantik, dan ada wangi, ada aircon. So dia tengah tempat dia bila air tu dia tak letak signage toilet, dia letak signage bilik rehat. Ada satu amalan yang tak sihat sebenarnya, ya. Apabila kita duduk terlalu lama dalam bilik air. Okey, baik doktor. Ini ada soalan daripada sahabat kita di Facebook ni. Soalan dia, adakah common terjadi buasir ni pada ibu mengandung walaupun dari segi diet banyak mereka pun dah banyak ambil pengambilan seperti sayur, buah-buahan dan juga air, doktor? Ya, di kalangan ibu mengandung. Ya. Masalah ibu mengandung ni memang masalah disebabkan oleh kandungan yang besar di dalam rahim, dan dia akan menyebabkan tekanan pada bahagian tubuh ibu mengandung, dan memang masalah ini memang sangat common di kalangan ibu mengandung. Dan biasanya kita akan cuba bagi rawatan, ubat-ubatan, diet, dan kadang-kadang kita akan bagi ubat untuk seperti gel untuk kurangkan sakit di bahagian tersebut. Dan biasanya kalau yang memerlukan pembedahan, kita akan postpone selepas ibu bersalin. Okey, baik. Cuma doktor, kalau untuk ibu mengandung, masalah berkaitan buasir ni akan datang semasa mengandung pada mungkin jangka masa tertentu ataupun sewaktu melahirkan bayi tu, doktor? Mana lebih berisiko?
Ya, biasanya dia akan bermula pada peringkat pertengahan mengandung bila kandungan itu sudah mula membesar. Dan pada masa tersebut dah menyebabkan tekanan pada bahagian tubuh, ya. Dan lama-lama buasi itu akan menjadi lebih besar dan akan menjadi lebih sakit, ya. Okey. Dan untuk mengelakkan daripada ianya berlaku semasa kandungan yang kemudian, memang kita galakkan untuk menjalankan rawatan lanjut lah, sama ada pembedahan. Kita akan cakap tentang rawatan kemudian, ya. Baik, kita cakap sekarang, doktor. Mungkin kalau lebih jelas, kita nak jelas tentang rawatan, mungkin apa melibatkan peringkat-peringkat dan juga apa nasihat doktor sekiranya seseorang yang datang kepada doktor dengan nak dapatkan rawatan untuk buasir, doktor. Jom kita sambung. Okey, dia bergantung kepada tahap jugalah, ya. So, selepas kita dah pastikan benar-benar pesakit ini mengalami buasir dan kita akan bagi rawatan. Untuk tahap 1 yang peringkat awal, biasanya kita boleh menggunakan ubat-ubatan sahaja, ya. Ada ubat yang boleh digunakan untuk mengecutkan bengkak pada bahagian tubuh, dan kita akan bantu dengan ubat untuk memudahkan ataupun melembutkan najis supaya pesakit tidak sembelit, ya. Dan kita juga akan advise pesakit tentang diet modification, maknanya kena meningkatkan pengambilan fiber, sayur atau buah-buahan, dan minum air yang mencukupi, ya. Dan juga mengubah lifestyle, ya, macam tak mengangkat bebanan yang berat, dan mereka yang agak obesity untuk melakukan exercise supaya menurunkan berat badan, ya. Dan ada prosedur yang boleh dilakukan di klinik saja, iaitu kita panggil rubber banding, iaitu ikat, ya. Maknanya kita boleh ikat buasir yang bengkak dan berdarah di klinik saja, ya. Tak perlu masuk di ruang bedah. Dan prosedur ni sekejap saja dan mungkin akan rasa sedikit tak selesa, ya. So ini untuk peringkat 1 dan peringkat 2. Dan jika rawatan ini masih tak boleh mengecutkan buasir, dan kita akan pergi ke tahap rawatan yang seterusnya, iaitu pembedahan, ya. Pembedahan ada beberapa kaedah, dan yang pertama adalah melibatkan excision atau buang bahagian buasir yang bengkak. Ini biasanya untuk tahap yang 4, maknanya buasir itu dah terlalu besar, bengkak, sakit dan sangkut dan tak boleh nak masuk lagi ke dalam usus. Dan yang ini memang kita akan jalankan pembedahan, maknanya kita akan potong bahagian buasir yang bengkak tu, dan proses pemulihan mengambil masa dalam 2 ke 4 minggu, sebab luka yang kita potong tu kita tak jahit semula. Dia akan baik secara automatik, semula jadi. Yang itu yang teknik kaedah konvensional, mana kita potong bahagian buasir. Dan kita ada juga kaedah lain yang less painful, iaitu kita membuat pembedahan, memotong buasir dengan menggunakan stapler. Ya, ini ada satu kaedah yang termasuk dilakukan di ruang bedah juga, ya, anda kena bagi bius, dan stapler itu akan dimasukkan ke dalam tubuh. Dia panjang bentuk dia, dan stapler itu akan diikat di sekeliling buasir, dan kita akan fire stapler tu. Semasa kita tembak ataupun fire stapler tu, dia akan memotong buasir di sekeliling tubuh, dan at the same time dia akan sambung balik luka yang dipotong tu dengan stapler. Dan teknik ni tak sakit sangat berbanding dengan teknik yang pertama yang kita panggil conventional method yang kita potong tadi tu. Dan biasanya pesakit boleh keluar daripada ward selepas 2-3 hari, ya. Ada lagi satu teknik yang lagi tak sakit,
iaitu teknik pembedahan laser. Ya. Teknik ini maknanya juga kita akan lakukan di Dewan Bedah secara reduce. Pesakit akan kita akan masukkan laser yang bentuknya seperti macam pen. Kita akan buat lubang sedikit di bahagian buku yang bengkak tu, dan kita akan masukkan laser dan kita akan tembak di sepanjang buasi itu untuk kita kita akan mengecutkan salur darah di bahagian buasi tersebut, ya. Dan apabila salur darah tersebut mengecut dan tersumbat disebabkan oleh laser tu, dan lama kelamaan buasi itu akan mengecut sendiri. Dan biasanya pesakit tak merasa sakit sangat selepas pembedahan, dan mungkin boleh balik selepas the next day ataupun 1-2 hari lepas pembedahan. Doktor, masa pembedahan, prosedur pembedahan tu berjalan kan, bius penuh lah, maknanya pesakit akan ditidurkan. Dia ada dua kaedah. Satu, sama ada bius penuh ataupun kita bagi separuh, iaitu kita panggil spinal anesthesia. Pesakit boleh pilih mana yang dia nak lah. Ya, pakar bius akan berbincang dengan pesakit dan bagi option yang mana satu teknik yang pesakit lebih selesa, dan dua teknik itu kita boleh lakukan pembedahan untuk buasi. Tapi bila dengar doktor sebut satu bentuk rawatan pembedahan, potong tak potong, laser tak laser, staple tak staple tu, mungkin ramai sahabat kita rasa macam insaf. Kena jaga kesihatan, kena elakkan daripada kena buasi, dan insya-Allah ada cara-caranya, mungkin cara lifestyle kita lah yang perlu kita ubah dan perbaiki untuk elakkan daripada terkena buasi. Tapi kalau ada masalah tersebut, marilah kita tanya doktor pakar kita pada pagi ini. Macam sahabat kita pun ada katanya lepas menjalani rawatan buasi dan doktor nasihatkan, katanya suruh jaga makan. Ada 4 buasi besar dalam rektum saya sebelum ni katanya. Jadi doktor kata jaga akan jadi balik pada buasi itu. Jadi sebelum tu susah dan takut nak buang air, sekarang ni mudah, alhamdulillah. Cuma ada masalah, kalau saya nak derma darah akan mesti kena reschedule kalau berdarah ketika buang air. Jadi adakah itu tanda mungkin simptom berlaku balik buasi itu, doktor? Ya, memang buasi itu memang boleh jadi balik, dan tanda-tanda macam yang seperti saya katakan tadi lah, maknanya sama ada berdarah bila buang air besar, ataupun gatal, ataupun ada lendi keluar, ataupun ada benjolan lah keluar. So jadi memang kena hati-hati, walaupun sudah buat pembedahan, memang kena mengambil langkah untuk pastikan ianya tak terjadi semula. Okey. Baik doktor. Cuma nak tanya satu soalan doktor. Kalau buasi ni seawal usia berapa tahun kita berisiko untuk kena buasi doktor? Kalau kanak-kanak agak-agak expose tak? Sebab kanak-kanak pun banyak juga masalah sembelit kan. Makan dan sebagainya. Mungkin mungkin ada tak kaitan dengan buasi ni kalangan kanak-kanak? Jaranglah berlaku. Biasanya kanak-kanak ni yang susah buang air besar disebabkan oleh pemakanan kurang sayur yang menyebabkan buang air besar, najis yang keras, ya. Dan kadang-kadang dia boleh menyebabkan masalah lain, iaitu koyak di bahagian tubuh. Yang dipanggil anal fissure, yang itu pun boleh menyebabkan buang air besar berdarah juga, ya. Tapi buasi ini dia jarang berlaku pada kanak-kanak, biasanya pada umur yang dewasa. Ya, lebih kepada umur 30 tahun atau 40 tahun ke atas. Ya. Tapi siapa-siapa pun boleh kena kalau dia mempunyai faktor-faktor yang menyebabkan tekanan pada bahagian tubuh. Ya. Maksudnya kalau macam dari segi kaedah rawatan tu macam mana doktor? Kaedah rawatan tu mengikut usia juga ke, ataupun kaedah rawatan tu sama saja bagi mereka yang 30 ke 40 ke ataupun yang ke atas? Atau ikut simptom? Rawatan bergantung pada stage tadi lah, tahap. Ya? Tahap 1, tahap 2 kita akan bagi rawatan ubat-ubatan, nasihat untuk diet, untuk change lifestyle, ataupun menggunakan rubber banding. Ya? So dia tidak bergantung pada umur, dia bergantung pada tahap. Cuma kalau umur 40 tahun ke atas tu kita takut yang simptom
buang air besar berdarah tu disebabkan oleh masalah lain daripada buasir. Mungkin disebabkan oleh ulcer usus, ketumbuhan atau kolon kanser ataupun polip dalam usus. Yang umur 40 tahun ke atas ni biasanya kita akan nasihatkan untuk jalani ujian yang lebih lanjut iaitu endoskopi ataupun kolonoskopi. Okey, baik doktor. Itu doktor dah ceritakan tadi tentang rawatan-rawatan yang perlu dijalani oleh mereka yang menghadapi masalah buasir. Dan kejap lagi untuk pusingan ketiga kita nak cerita macam mana nak elakkan lah kalau yang dah jalin rawatan supaya tak berulang. Dan pada kita-kita yang belum pernah kena dan tak pernah kena ni, macam mana nak jaga dan elakkan. Dan juga satu soalan yang penting juga, bila nak kena jumpa doktor untuk dapatkan rawatan buasir bagi mereka yang mungkin ada tanda-tanda ni. Nanti kita akan jawab persoalan tersebut, termasuk meraihkan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Kita berehat kejap, doktor Boleh tak? Okey, dan sahabat-sahabat sekalian boleh terus juga ajukan soalan laju-laju sesempatnya ni ke WhatsApp kita 0112900404. Yang juga tengah tonton kami secara live di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM. Takkan tonton saja. Anda boleh tanya soalan dan juga mungkin ada berkongsi pengalaman anda dan juga pendapat anda tentang buasir untuk pagi ini. InsyaAllah doktor kita akan terus beri pencerahan tentang buasir, punca dan juga kaedah rawatan kita pagi ini. Kita ada Dr. Ahmad Sudirman Muhammad Saleh dari KPJ Kajang untuk kesihatan di Warna Pagi IKIM Inspirasi Islami. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Astaghfirullah, innallah. Masa lagi mendengarkan Wadah Pagi IKIM, teman Kampian dan juga Hazwan pada waktu ini dah 9:11 minit pagi dan kita masih lagi bersama menerusi segmen kesihatan membawakan tajuk hemorrhoids atau buasir, punca dan kaedah rawatannya bersama dengan Dr. Ahmad Sudirman Saleh yang merupakan pakar bedah KPJ Kajang Specialist Hospital pagi ini ya. InsyaAllah, dan terima kasih sahabat-sahabat kita yang terus setia sampai saat ini. Doktor, kita nak sambung tadi tapi bila cerita tentang bila nak jumpa doktor untuk dapatkan rawatan ni, mungkin ramai antara kita dia rasa kalau mula-mula tu rasa macam gatal-gatal, biasa dia tak apa kot. Dia tak apa tu yang kita risau. Jadi bila waktu terbaik nak jumpa doktor untuk rawatan buasir? Ya, silakan doktor.
Okey, bila masa yang sesuai actually bila dah ada tanda-tanda buasir, maka itu adalah masa yang terbaik untuk jumpa doktor. Sebab kita tak nak tunggu sampai keadaan dah menjadi tahap yang lebih serius, ya. Maknanya kalau dah, especially kalau dah ada buang air besar yang berdarah, ya. So masa tu memang the best is jumpa doktor dan biar doktor periksa, pastikan yang masalah itu disebabkan oleh buasir, bukan disebabkan oleh masalah lain yang lebih kita takutlah, ya. Maknanya dinasihatkan kepada pendengar untuk ataupun sesiapa saja yang mempunyai masalah atau tanda-tanda buasir ini untuk berjumpa pada doktor-doktor yang bertauliah, ataupun perubatan yang bertauliah di klinik atau hospital yang berdekatan, ya. Dan dapatkan pemeriksaan dan rawatan yang sepatutnya untuk mengelakkan daripada buasir tersebut menjadi lebih serius. Cuma doktor, kalau nak kata dari sudut tanda-tanda tadi kan, gatal ataupun mungkin luka darah tersebut, boleh tak kita tentukan berapa lama benda tu berlarutan? Mungkin seminggu kita rasa macam gatal lain macam. Lepas tu mungkin kalau ada darah tu mungkin dalam seminggu atau 2 minggu. Ke memang kalau once jumpa je tanda tu, kena terus je jumpa doktor? Boleh tunggu tak agaknya? Boleh tunggu. Okey. Kalau yang macam gatal-gatal tu, mungkin selain daripada buasir, mungkin ada sebab lain juga yang boleh menyebabkan tanda-tanda tu. Jadi sepatutnya kena jumpalah doktor terus untuk dapatkan rawatan, untuk mengelakkan bendanya akan jadi lebih serius. Tapi kalau yang mengalami masalah buang air besar berdarah tu, rasanya pada tahap yang pertama bila dah nampak ada darah tu, itu dah consider macam sesuatu yang abnormal, ya. Memang kena jumpa doktor dan pastikan apakah punca dia. Sebab ada juga yang lambat datang ke hospital mungkin sebab takut ataupun segan, malu. Dan dia punya bila berdarah berterusan, hemoglobin level akan turun sampai ke tahap yang kita panggil anemia. Mungkin bacaan kurang daripada 8, ada yang datang dengan bacaan hemoglobin 5 yang sebenarnya akan mengancam nyawa pesakit, ya. Dan bila hemoglobin yang terlalu rendah ni, kita akan terpaksa masukkan darah untuk gantikan darah semula, ya. Dan pesakit mungkin akan mengalami simptom-simptom anemia macam lemah, tak bermaya, pening dan senang pitam. Dan punca dia adalah cuma buasir saja. Buasir boleh bawa masalah lain, Betul, ya. Boleh menyebabkan, boleh mengancam nyawa jika pesakit mengalami kehilangan darah yang banyak. Jadi jangan main-main lah kalau ada tanda tu, Especially those yang kepada yang mempunyai masalah darah berdarah tu, terus pergi. Okey. Ramai juga yang bertanya doktor dekat WhatsApp dengan ruangan komen kita tentang makan pedas, doktor. Betul ke makan makanan pedas ni boleh membawa pada buasir akhirnya, doktor? Okey, ini agak kontroversi, tapi bila setengah yang makan pedas, dia akan senang pergi ke bilik air. Ya? Bila makan pedas saja, makan rasa macam sakit perut dan ciri berit, ya. Dan bila kerap, benda ni akan menjadi kerap, maknanya dia akan duduk toilet lama dan mungkin satu hari mungkin dalam lebih pada 4-5 kali. Dan sebenarnya makanan pedas yang menyebabkan ciri berit boleh juga menyebabkan masalah buasir. Bukan sebab kepedasannya tu, tapi sebab masalah diarrhea, cerit berit tu, doktor, pedas tu akan menyebabkan cerit berit, usus tu jadi sensitif dan cerit berit tu kalau yang sampai 5-6 kali satu hari tu sama juga macam spend masa yang lama dalam toilet, dan dia akan menyebabkan buasir itu membengkak.
I see. Okey. Ada satu lagi isu tadi doktor ada sebut juga tentang batuk. Soalan pertamanya mungkin sebab sekuat mana batuk tersebutlah yang seseorang individu tu lalui hingga boleh menyebabkan buasir. Dan yang kedua pasal angkat bebanan berat, sebab mungkin ramai juga antara kita ni yang sekarang ni pergi gym, mungkin maaf kalau kita boleh kongsikan workout, nak sadar dan sebagainya. Jadi angkat bebanan berat kan. Jadi macam mana semua benda ni boleh jadi faktor pada buasir, doktor? Okey, batuk, kalau batuk yang setakat sedikit-sedikit tu tak apa. Tapi batuk yang menyebabkan kita rasa macam kita meneran. Batuk yang kuat kita macam meneran. Sama juga kalau kita angkat berat. Kalau kita angkat yang tak berat sangat, kita tak meneran, tu tak apa. Tapi kalau kita angkat bebanan yang menyebabkan kita meneran, yang itu akan menyebabkan tekanan di dalam abdomen dan juga tekanan ke bahagian tubuh. Doktor? Alamak. Terputus pula. Oh, tak apa. Mungkin ada sedikit masalah teknikal dekat situ. Untuk line kita, tapi kita cuba kejap lagi untuk kembali bersama Dr. Ahmad Sudirman pagi ini. Rasanya kita ada masalah sikit dengan internet line kita ni. Tapi apa pun, itu tadi beberapa perkongsian doktor tentang amalan-amalan kita berkaitan dengan pemakanan khususnya dan juga habit ataupun tabiat kita lah. Sehari-hari, angkat berat, batuk pun semua ada kaitan dengan punca atau kesan kepada buasir ni, ya. Ya, betul. Apa yang penting kita perlu jaga kesihatan diri, lifestyle kita perlu diubah dengan sebaiknya supaya kita tidak berisiko untuk kena penyakit buasir ni, dan kita harapkan semuanya dapat dikawal dengan baik. Okey. InsyaAllah. Baik, kita nak berehat kejap je. Kita akan kembali, kita cuba selesaikan masalah ni secepat mungkin. Untuk segmen kesihatan, tajuk kita buasir, punca dan rawatan bersama Dr. Ahmad Sudirman Muhammad Saleh. Pagi ini dari KPJ Kajang Specialist Hospital. Jadi sahabat-sahabat jangan ke mana-mana. Kita berehat kejap je. Kembali selepas ini di Warna Pagi Inspirasi Inforia Islami. Kuantan 89.6 FM. Anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi IKIM bertemankan Pian dan juga Hazwan pada waktu ini. Jangan risau, kita masih lagi bersama menerusi segmen kesihatan pagi ini membincangkan tentang buasir ataupun hemorrhoids, punca dan juga kaedah rawatan. Kita bersama dengan Dr. Ahmad Sudirman pagi ini, ya. Kita minta maaf ada sedikit masalah teknikal dari kami di radio tadi. Apapun doktor, kita masih bersama kita Dr. Ahmad Sudirman pagi ini. Terima kasih doktor. Minta maaf tadi masalah teknikal sikit doktor. Dan yang terakhir sempat kita dengar tadi tentang workout tadi, angkat berat-berat sampai meneran. Bukan workout saja, maaf ataupun buat kerja yang melibatkan bebanan yang berat, doktor. Mungkin boleh doktor ulang balik sikit info tu. Ya, silakan doktor. Bila kita kata mengangkat bebanan yang berat, maknanya bila kita mengangkat bebanan tu kita rasa macam kita terpaksa meneran. Untuk mengangkat baru kita boleh angkat. Yang itu yang akan menyebabkan tekanan di bahagian abdomen dan akan dibawa ke bahagian tubuh dan menyebabkan pembengkakan. Jadi jika proses ini berlaku berulang-ulang dan berpanjangan selalu, maknanya memang akan menyebabkan masalah buasir ini timbul. Dan sama juga dengan batuk yang berterusan, ya, batuk yang bukan batuk sedikit-sedikit, batuk yang menyebabkan kita pun rasa macam sampai nak meneran. Kesannya pada abdomen tu kan. Ada batuk tu, dan jika dia berterusan dan boleh menyebabkan buasir itu membengkak. Okey, baik, itulah kisahnya dan kaitannya lah kan. Batuk, beban berat dengan buasir tadi. Dan ada juga sahabat-sahabat juga yang bertanya ni tentang macam mana pada mereka yang dapatkan info rawatan, beli obat ataupun info berkaitan buasir ni mungkin di media sosial, dekat mana-mana, bukan dengan doktor. Doktor, apa pandangan dan nasihat doktor? Ya, banyak maklumat berkaitan buasir kalau kita lihat di internet, ya. Tentang rawatan dan yang cuma kita takut maklumat yang disalurkan tu ada yang betul, ada yang tak betul, ya. Terutamanya kalau tidak melibatkan rawatan perubatan moden, ya, ataupun melibatkan rawatan perubatan yang lain, ya. So yang sebaiknya kalau anda mempunyai masalah dan mempunyai tanda-tanda
yang buasir seperti yang saya nyatakan, elok pergilah berjumpa dengan doktor yang bertauliah di klinik dan hospital berdekatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan rawatan yang terbaik mungkin. Baik. Dan sebenarnya mencegah lebih baik daripada merawat. Ya? Sebab kalau kita tengok tadi pembedahan dia, macam-macam pembedahan yang agak menakutkan dan memang ada yang mungkin selepas pembedahan akan sakit selepas 2 hingga 3-4 minggu. Jadi untuk mengelakkan benda ni terjadi, jadi kita mencegah daripada mendapat penyakit buasir. Baik, insyaAllah. Dan ada sahabat kita pun, bila doktor sebut tadi 2-3 minggu, ada yang dekat WhatsApp ni kata 20 tahun mengalami buasir. Sekarang ni tengah tunggu pihak hospital telefon untuk buat pembedahan untuk ikat dekat buasir yang macam doktor sebutkan tadi rawatannya. Dan ada yang bertanya kalau ambil makan ubat, kalau ambil ubatan tu doktor, bila nak berhenti makan ubat ketika buasir tu berdarah terus meneruskah makan ubat tersebut? Okey, kalau makan ubat dan masih ada tanda-tanda berdarah, maknanya anda kena dapatkan rawatan yang lebih lanjut. Maknanya tak boleh continue ubat saja, maknanya mungkin nak kena buat ikat rubber banding ataupun mungkin doktor pakar akan ada ubat yang mungkin akan bagi ubat yang lebih tinggi dosnya supaya buasir itu akan cepat mengejut. Ikut nasihat doktor lah insyaAllah. Doktor, ada satu soalan daripada sahabat kita di WhatsApp doktor. Katanya dia pernah buat operasi laser disebabkan buasir ni. Adakah simptom selepas operasi ni ialah tumbuh bisul yang banyak dan berterusan selepas 3 hingga 5 tahun selepas pembedahan tu dibuat doktor? Dia ada bisul 3 ke 5 tahun lepas pembedahan. Okey, itu agak satu jangka masa yang panjang. So mungkin biasanya laser tidak ada banyak komplikasi. Laser kita cuma buat lubang kecil di bahagian luar tubuh untuk kita masukkan laser punya probe ke dalam bahagian buasir. Jadi kalau ada masalah bisul, takut ianya berkaitan dengan masalah lain daripada buasir, iaitu fistula, iaitu masalah bisul di bahagian tubuh yang mempunyai banyak akar. Yang itu pun adalah satu masalah yang kompleks dan complicated dan dia senang berulang dan dinasihatkan untuk pergi mendapat pemeriksaan lanjut. Kalau macam fistula tu dia boleh jadi berapa lama selepas pembedahan atau rawatan buasir doktor? Kalaulah berlaku fistula tadi tu. Fistula tu bukan disebabkan oleh pembedahan, mungkin disebabkan oleh fistula lain ya. Mungkin hygiene ataupun kawasan tubuh tu tak bersih ya. So yang itu mungkin masalah lain, bukan berkaitan dengan buasir. Pembedahan. Okey, baik. Dan kita pun dah sampai ke penghujung ni. Kesian doktor, macam-macam soalan kita tanya ni. Sampai ada yang hantar komen, dia kata ngilu mendengarnya pagi ni. Ya Allah. Tapi itulah yang penting, kita nak kena elakkan daripada kena buasir dan ada langkah-langkah yang perlu kita jagalah untuk elakkan buasir. Mungkin apa nasihat doktor pagi ni doktor untuk menutup? Ya, kita hendaklah selalu mengamalkan gaya hidup sihat dengan dan juga makan makanan yang seimbang ya. Maknanya kita banyak makan makanan yang fiber, iaitu sayur, buah-buahan, minum air yang secukupnya dan melakukan exercise untuk mendapat berat badan yang ideal dan mengubah lifestyle yang tidak sihat macam smoking, duduk di toilet yang terlalu lama. Ya. So amalan-amalan ini insya-Allah boleh mengelakkan daripada berlakunya penyakit buasir. Baik, insyaAllah. Itu dia nasihat doktor. Terima kasih doktor banyak-banyak sudi luangkan masa bersama sahabat pendengar Radio IKIM pagi ni untuk nasihat berkaitan dengan buasir, punca dan rawatan. Kalau sahabat-sahabat nak jumpa, nak dapatkan nasihat daripada Dr. Ahmad Sudirman, boleh ke KPJ Kajang Specialist Hospital. Ramai kalau duduk Kajang tu biasa lalu depan KPJ Kajang ni, kita tahulah lokasi ni insyaAllah. Jadi untuk pagi ni terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih Tuan dan Pian. InsyaAllah jumpa lagi doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum doktor.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah, itu dia doktor pakar kita hari ini untuk segmen kesihatan. Dan sahabat-sahabat sekalian, terima kasih yang mendengar dan juga menonton, dan juga boleh kongsikan lagi video kita di Facebook ataupun YouTube untuk jadi panduan kita bersama. Ya, betul. Terima kasih juga di atas perhatian anda dan juga yang bertanya soalan semua. InsyaAllah kalau ada terlepas poin-poin penting yang telah pun Dr. sentuh sebentar tadi, anda boleh tonton kembali di YouTube dan juga di Facebook IKIM FM, YouTube channel IKIM. InsyaAllah kita harapkan ilmu itu dapat memberi manfaat kepada semua. Okay? Minta maaf kalau ada soalan-soalan yang tak sempat kita kongsikan pagi ni ya. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kurma Hidayah dah makan. Cek pelitup muka, cek hand sanitizer, cek bekalan makanan, cek. Okey, sudah. Assalamualaikum. Maaflah. Macam nilah rutin saya setiap pagi. Sambil siapkan sarapan untuk anak-anak, mulut ni tak berhenti mengingatkan macam-macam kat mereka sebelum mereka pergi sekolah. Jujur saya cakap, saya memang tak ada pembantu. Semua benda buat sendiri. Bila sediakan makanan untuk suami dan anak-anak, memang puas hati. Lagi-lagi dengan musim pandemik sekarang ni, saya setiap hari bekalkan makanan kepada mereka ke sekolah. Kita tahu perkembangan dan masalah mereka. Anak-anak dan suami akan lebih rapat dan lebih kasih sayang kerana kita akan saling membantu. Tapi letihlah sikit. Semua kena urus sendiri. Kalau saya ada kerja luar, lagilah tak boleh nak cerita letih tu macam mana. Saya ada bercerita dengan kawan-kawan yang situasi sama macam saya. Mereka cadangkan saya amalkan serai mas kurma Hidayah Plus. Saya pun terus cuba. Saya amalkan serai mas kurma Hidayah Plus ni 2 sudu pagi dan malam sebelum makan. Alhamdulillah, bangun pagi rasa bertenaga, macam bateri penuh dan lebih bersemangat. Suami dan anak-anak pun perasan perubahan saya. Nak ke usrah dan kelas mengaji pun tak letih dah. Jika dibandingkan dengan sebelum ni, tak bertenaga dan cepat letih. Tapi sekarang, saya dibantu dengan serai mas kurma Hidayah Plus yang mengandungi nutrisi tambahan semula jadi untuk kekal bertenaga sepanjang hari. Itulah rutin saya setiap hari. Sesiapa yang nak cuba serai mas kurma Hidayah, hubungi 013-782-5282. 013-782-5282. Saya dah cuba serai mas kurma Hidayah. Anda bila lagi? Dapatkan di farmasi atau di kedai jamu di seluruh Malaysia. Serai mas diiktiraf oleh Super Health Brand. Hubungi 013-782-5282. Serai mas, raja segala herba. Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go
inside tonight. Keyboard